Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal bin Muhammad Razi, merupakan pelajar DPP Sains Komputer daripada UM, iaitu Diploma Pasca Siswazah Pendidikan. Dalam erti kata mengambil untuk jadi cikgu. Saya di sini ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman ROS yang berlangsung selama 2 minggu. 2 minggu di sekolah lain dan 2 minggu di sekolah lain. 4 minggu lah. Saya memilih dua buah sekolah. Dua buah sekolah ini berdekatan dengan rumah saya, iaitu sekolah SMK Abdul Rahman Talib dan juga sekolah SMK Kampung Bahagia. Sebab saya memilih dua buah sekolah ini, sekolah yang pertama iaitu sekolah Abdul Rahman Talib, ialah kerana sekolah ini dia mendapat peruntukan daripada kerajaan, iaitu menjadi sekolah transformasi. Sekolah transformasi ini dia sekolah yang pembelajaran dia dilakukan secara PAK 21, dan sekolah tersebut dia melakukan kelas bergerak. Kelas bergerak ni bermaksudnya murid akan bergerak ke satu kelas yang lain pada waktu yang telah disusunkan, ikut jadual lah. Jadi murid tidak mempunyai satu kelas yang tetap. So apabila subjek matematik, mereka akan bergerak ke kelas cikgu yang mengajar matematik. Kelas tersebut juga dijaga oleh cikgu-cikgu yang telah ditetapkan. Bermaksud satu bilik darjah tu satu cikgu yang akan jaga bilik darjah tersebut. Jadi di pintu bilik darjah tersebut terdapat gambar banner, iaitu gambar cikgu, nama cikgu dan juga subjek yang cikgu itu mengajar. Jadi sebelum dalam 10 hingga 15 minit, cikgu akan pergi ke bilik darjah tersebut untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran, menyiapkan bahan-bahan pembelajaran. Bermaksudnya buka komputer atau menampal kertas pembelajaran. So jadi murid datang, cikgu sudah prepare lah dengan segala bahan untuk yang diajar. Jadi murid-murid akan datang ke kelas tersebut, duduk dalam kumpulan. Sebab bilik darjah tu susunan dia merupakan susunan berkumpulan. Maksudnya satu kumpulan tu meja dalam 4 meja atau 5 meja. Jadi murid just datang, belajar. Lepas tu habis daripada waktu tersebut, murid-murid akan bergerak ke kelas lain pula. Itu merupakan kelas yang bergerak yang dilakukan di sekolah transformasi ini. Sebab sekolah ni merupakan sekolah yang tak besar, so murid-murid senang nak bergerak. Jangka masa nak bergerak pun tak lama. Itu sebab kenapa saya memilih sekolah SMK Abdul Rahman Talib. Untuk sekolah yang kedua, sekolah kedua ni sekolah SMK Kampung Bahagia. Dia bersebelahan dengan sekolah kebangsaan Kampung Bahagia, sekolah rendah. Sekolah SMK Kampung Bahagia ni merupakan sekolah baru yang dibuka pada 2018. Jadi muridnya setakat ni baru sampai form 4. Mereka tak ada rekod untuk SPM lagi. Jadi sebab saya memilih sekolah ni adalah, yang pertama tu lah, sekolah ni merupakan sekolah baru. Saya nak tengok suasana baru tu macam mana di sekolah yang baru. Nak tengok dari segi dia punya kelengkapan dia lah. Ada bilik darjah, mak komputer, bilik-bilik lain, bilik guru. Itu antara sebab saya memilih sekolah SMK Kampung Bahagia. Contribution. Untuk contribution sekolah SMK Abdul Rahman Talib, pada minggu yang pertama saya telah ditugaskan untuk menjadi AJK persembahan. AJK persembahan ni untuk program yang akan dilakukan pada hari Jumaat minggu tu, iaitu nak meraihkan cikgu yang sudah berpindah dan juga cikgu yang bersara. Kerana cikgu yang berpindah ni merupakan cikgu yang lama di sekolah tersebut.
telah berkhidmat selama 10 hingga 20 tahun lah. Saya ditugaskan untuk mencari lagu-lagu yang sesuai pada untuk program tersebut dan juga mencari murid-murid untuk buat persembahan. Okay. Tapi saya tak ditugaskan seorang. Saya ditugaskan bersama dengan seorang yang pengandali asrama, iaitu Encik Hafiz. So jadi dari segi persembahan murid tu, Encik Hafiz akan cari murid-murid tersebut lah, kerana dia lagi kenal dengan murid-murid yang berada di asrama. Okay, so saya just cari lagu yang sesuai lah untuk sekolah tersebut. So antaranya lagi, saya datang pada waktu malam untuk melakukan raptai sebelum program tersebut. Sebab sekolah ni pada waktu petang dewannya telah digunakan oleh pihak lain, jadi terpaksa buat pada waktu malam. Okay, lagi contribution ialah sukantara. Sekolah ni melakukan sukantara pada hari Rabu pagi. Itu bersamaan dengan Rabu pagi tu ialah waktu kurikulum. Jadi mereka pakai pada masa yang itu untuk melakukan sukantara. Okay, saya ditugaskan untuk menjaga lompat jauh, untuk tanda lah lompat jauh, sejauh mana murid-murid melompat untuk menandakan aras. Okay, itu saja untuk contribution di sekolah SMK Abdul Rahman Talib. Okay, untuk sekolah yang baru pula, SMK Kapur Bahagia, sekolah yang kedua. Okay, sekolah ni contribution yang pertama saya ialah menjadi juru gambar sampingan untuk program peringkat daerah bowling. Jadi saya ditugaskan untuk menangkap gambar lah sewaktu program itu dilaksanakan, bersama dengan murid lain yang juga akan menjadi tangkap gambar. So program ini dilakukan pada hari Sabtu daripada pagi sampai malam lah, sebab dia bergabung seluruh daerah dan juga bergabung sekolah rendah dan sekolah menengah. So saya berada di program tersebut sepanjang 1 hari lah, dan menangkap gambar dan juga menangkap video sedikit. Itu contribution di sekolah tu. Lagi contribution pada minggu yang kedua pula, saya kebanyakan jaga kelas, relief lah, disebabkan pada waktu tu sekolah tu terlampau sibuk dengan sukan daerah untuk acara padang. Jadi kebanyakan cikgu-cikgu keluar daripada sekolah, pergi ke bawa murid ke sekolah lain untuk acara sukan daerah. Jadi saya banyak ditugaskan untuk menjaga kelas lah sepanjang seminggu yang terakhir. Okay, itu contribution untuk dua buah sekolah. Okay, yang ketiga, masalah yang dihadapi oleh sekolah. Okay, untuk sekolah yang pertama, sekolah pertama dia punya bilik guru memang tak ada internet, tak ada internet access, tak ada modem, tak ada wifi lah senang cerita. Disebabkan sekolah itu melakukan kelas bergerak, kebanyakan cikgu tidak berada di dalam bilik guru. Mereka kebanyakan berada dalam bilik darjah masing-masing. So kadang cikgu membuat kerja semua di situ berbanding di bilik guru. Lagi satu masalah pembelajaran PAK 21. Okay, dia punya pembelajaran dia sebenarnya PAK 21 ni agak menarik juga waktu cikgu buat, sebab kesemua cikgu terpaksa menggunakan PAK 21 lah. So apabila saya meronda sekolah tersebut, sebagai contoh subjek bahasa Inggeris, saya tengok cikgunya dia membuat pembelajaran secara persembahan, iaitu menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu ni dia mengikut kumpulan.
Selesai kumpulan nyanyi, dia akan tuju ke kumpulan lain untuk kumpulan lain sambung menyanyi. So daripada sini dia punya pembelajaran dia memang secara aktif lah. Sepatutnya tak ada murid yang tidur pada waktu kelas, sebab dia aktiviti semua secara berkumpulan. Yang menjadi masalah terutama untuk subjek sains komputer lah, sebab kebanyakan sekolah ini murid-muridnya semua berasal daripada kampung, dan kampung mereka pun boleh dikatakan agak jauh lah daripada rumah. Kebanyakan semua budak air hitam. So jadi ada sekali tu saya masuk kelas tingkatan 1 yang belajar ASK. Yang menjadi masalahnya, murid-murid ni tidak tahu untuk menggunakan komputer. Contohnya mereka tidak tahu pendrive tu apa, USB tu apa. Buka komputer pun, untuk Word pun mereka tak tahu nak buka. Pada waktu ketika itu saya menjaga sekejap kelas tersebut sebab cikgu ada hal, dia suruh saya continue apa yang cikgu tu ajar. Cikgu tu suruh murid-murid ini untuk membuat satu table daripada soalan yang diberikan di hadapan, untuk diberikan gambar untuk asingkan gambar tersebut mengikut kumpulan lah, mengikut grup. Contoh pakaian, alatan. So jadi saya di situ ditugaskan untuk memantau murid lah, cara-cara mereka membuat kotak. Dan kebanyakan murid di situ memang tak tahu menggunakan komputer. Itu baru untuk tingkatan 1. Jadi masalahnya di situ ialah cara PAK21 tu dah menarik, cuma murid-muridnya, tak semua murid yang sekolah tersebut aktif dalam pembelajaran. Walaupun telah menggunakan PAK21, masih lagi terdapat murid yang tidur, yang tidak memberikan perhatian. Nak cakap masalah daripada bahan, tak juga. Sebab kebanyakan cikgu menggunakan bahan-bahan yang menarik. Mungkin boleh diterapkan yang lebih aktif lah kot untuk aktiviti kumpulan. Itu masalah yang saya nampak pada sekolah tersebut. Dari segi masalahnya juga sekolah ni, iaitu makmal komputer dia. Makmal komputer dia terlampau muram. Komputernya komputer baru, itu yang boleh dikatakan agak bagus. Cuma suasana makmal komputer itu, dia terlalu suram, gelap, dan susunan pun tak menarik lah. Itu masalah untuk sekolah yang pertama. Okay, untuk sekolah yang kedua pula, sekolah kedua tidak mempunyai banyak masalah. Sebab dari segi kelengkapan memang lengkap. Makmal komputer dia agak menarik juga. Dan bilik gurunya juga mempunyai penghawa dingin, mempunyai wifi, internet access. Jadi tak banyak masalah lah di sekolah pertama ni. Di sekolah kedua. Sekolah kedua ni yang mempunyai masalah ialah kekurangan kepakaran cikgu. Itu yang menjadi masalah. Pada waktu saya membuat ROS, cikgu praktikal pun tak ada untuk sekolah yang kedua. Sekolah yang pertama tu, sewaktu saya masuk sekali dengan 5 orang budak praktikal daripada UC. So untuk sekolah kedua ni, apabila cikgu-cikgu ni menghadapi atau terpaksa keluar daripada sekolah, contohnya pergi ke kursus atau membawa murid ke pertandingan-pertandingan, dia akan jadi masalah. Tidak cukup cikgu untuk backup cikgu yang telah keluar ni. So jadi menjadi masalah apabila cikgu terlalu ramai keluar daripada sekolah. Jadi mereka tak boleh nak handle kelas-kelas tersebut. Jadi besar kemungkinan murid-murid ni akan ketinggalan lah dunia pelajaran sekiranya
cikgu sering keluar atau cikgu tidak cukup. So saya juga ada bertanya, sekiranya cikgu banyak keluar dan cikgu terpaksa banyak relief, macam mana cikgu menjaga atau sambung dia punya pelajaran supaya murid-murid tidak ketinggalan? Ada cikgu yang cakap sekiranya pada waktu relief tersebut, cikgu yang bagi relief tu tidak memberikan sebarang kerja. Cikgu yang akan menjaga relief tu, dia akan sambung dia punya pembelajaran untuk subjek lain. So dari situ cikgu akan tidak jauh ketinggalan lah, untuk budak-budak tidak jauh ketinggalan. Okay. Apa yang saya pelajari daripada dua-dua buah sekolah ini ialah tugas cikgu bukanlah tugas hanya mengajar je, banyak juga tugas cikgu yang lain. Contohnya macam di sekolah yang kedua tu, cikgu ICT-nya dia terpaksa buat menyusun jadual. Dan menyusun jadual ni bukanlah dia menyusun jadual dia seorang saja, tapi untuk semua cikgu di sekolah tersebut. So nak bagi jadual tu tidak bertindih atau masa berlebihan tu agak sukar. Tugas yang lain ialah, apa yang saya pelajari ialah cikgu ICT lah. Mereka banyak lebih kepada komputer, apa segala peralatan atau yang melibatkan komputer, cikgu akan refer kepada cikgu ICT ni, cikgu-cikgu lain. So jadi dari segi kerja, fotografi, membuat poster, semua akan diserahkan kepada cikgu ICT. Kecuali terdapat cikgu-cikgu yang betul-betul minat dalam bidang fotografi dan videografi. Contoh di sekolah yang kedua lah, Kapur Bahagia, kebanyakan fotografi ditangkap oleh cikgu-cikgu bahasa Inggeris dan cikgu bahasa Melayu, sebab mereka lebih cenderung berminat ke arah situ. Apa lagi saya pelajari ialah cara kita untuk menghadapi murid-murid, kerana tak semua murid minat untuk belajar, terutama subjek-subjek. Ada setengah murid dia tak berapa minat subjek itu, subjek ini tu. So cara nak handle murid ni, kebanyakan cikgu kena menyediakan satu bahan yang menarik lah, supaya murid ni boleh menarik minat untuk belajar benda tersebut. Macam sekolah yang pertama tu, dia punya pengetua dah target kalau boleh murid di dalam sekolahnya semua mempunyai sijil, supaya apabila mereka keluar daripada sekolah nanti lepas PPM, mereka senang untuk sama ada memasuki universiti atau membuat kemahiran-kemahiran. Pengetuanya pun, sewaktu pengetua sekolah Abdul Rahman Talib ni, dia mengetuakan sekolah pengetua baru juga yang telah dilantik. Dia ada bercerita tentang bagaimana dia memilih sekiranya ada budak daripada sekolah lain untuk memasuki sekolah tersebut. Soalan pertama yang dia akan tanya pada murid tersebut, adakah dia hendak belajar waktu masuk sekolah. Sebab kadang-kadang murid ni, mereka ni tak nak belajar, tapi ibu bapaknya suruh mereka datang sekolah untuk belajar. So apabila murid ni dah tak ada niat untuk belajar, mereka akan ganggu rakan-rakan yang lain waktu pembelajaran nanti. So pengetua sendiri ni, dia akan cakap, dia akan terangkan kepada ibu bapa murid tersebut, sekiranya murid ni tak nak belajar, tak payahlah hantar dia ke sekolah. Zaman sekarang mungkin dia tak berminat untuk datang sekolah, tetapi mungkin dia ada kemahiran-kemahiran yang boleh digunakan untuk di luar sana nanti. Sebab sekarang ni dah banyak sijil-sijil kemahiran. So pengetua tu suggestkan kepada ibu bapa tersebut, sekiranya dia tak nak belajar ke sekolah, lihatlah apa kemahiran yang dia ada, dah hantarlah ke tempat yang boleh asah kemahiran murid tersebut. Sebab kita tak nak murid yang tidak berminat datang ke sekolah ni mengganggu pada murid-murid yang berminat untuk belajar. Itulah apa yang saya pelajari daripada pengetua. Sebab dia cakap, dunia sekarang bukanlah kita hanya belajar semata-mata, tapi sekiranya ada kemahiran tu juga boleh untuk mencari duit di luar sana.
Okay, itu saja sedikit perkongsian saya daripada pengalaman Ross yang dilakukan pada bulan Februari yang lepas. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.